Manusia dengan kekuatan mutan di dunia nyata. Part 3. Pertama, Yves Rossi, Jetman. Rossi merupakan seorang pilot handle yang telah mencipta sebuah jetpack yang mampu menerbangkan dirinya dengan kecepatan 258 km per jam selama 6 menit. Rossi juga mampu menahan dampak kecepatan udara yang terhasil. Kedua, Javier Botet, manusia super fleksibel. Javier mengalami kelainan genetik yang disebut sindrom Marfan. Penyakit ini memberi dampak pada kefleksibelan seluruh lapisan tubuhnya. Javier juga sempat berperan sebagai makhluk di filem Spanyol berjudul REC dan juga makhluk di filem Mama. Ketiga, Stephen Kron, manusia anti sakit. Siapa di sini yang sering sakit? Jika kalian salah satunya, maka kalian pasti akan cemburu dengan kekuatan Stephen. Pada akhir tahun 1970-an, Stephen yang seorang gay telah bertukar ganti pasangan dikarenakan kematian berpunca penyakit HIV. Tapi itu tidak berlaku kepada Stephen. Dikarenakan itu, para saintis melakukan pemeriksaan dan mendapati Stephen mengalami mutasi genetis yang menyebabkan sel darah putih CD4-nya terlindungi. Kelainan ini disebut mutasi Delta 32. Dia bahkan tidak membawa virus HIV. Tradisi-tradisi unik dari seluruh dunia. Pertama, Itali mengenakan pakaian dalam berwarna merah. Pakaian dalam berwarna merah dijadikan simbol pada tahun baru. Dalam budaya Itali, warna merah dikaitkan dengan kesuburan. Dengan memakai pakaian dalam berwarna merah, mereka berharap mereka akan hamil pada tahun mendatang. Kedua, Chile bersantai di pemakaman. Di Chile, misa malam tahun baru diadakan di tanah perkuburan dan bukan di gereja. Pemikiran ini mengubah perspektif masyarakat. Mereka dapat duduk bersama ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan membawa mereka menyertai perayaan malam tahun baru. Ketiga, Denmark menghancurkan pinggan. Jangan pernah membawa ibu kalian ke Denmark pada akhir malam tahun baru. Ikutan banyak pinggan yang pecah akan terlihat berserakan di depan pintu. Membaling porselin ke pintu depan rakan atau jiran pada malam tahun baru menjadi tradisi di Denmark. Sebilangan mengatakan, hal ini dapat menghilangkan sebarang niat jahat dan pembawa tuah. Kelainan aneh berpunca dari penggunaan berlebihan smartphone. Seperti yang telah diketahui, smartphone telah sebati dengan masyarakat kini. Kalian pasti pernah mendengar tentang kesan smartphone kepada tubuh. Tapi pernahkah kalian mendengar tentang kelainan aneh yang berpunca daripada penggunaan smartphone yang berlebihan? Jika belum, izinkan saya kongsikan secuil pengetahuan saya. Pertama, smartphone pinky. Dikarenakan menopang berat smartphone dalam jangka masa yang lama, jari kelingking mengalami kebengkokan ke dalam dan terpisah jauh dari jari yang lain. Menurut Dave Parsons dari Chutin University School of Occupational Therapy dalam The Sydney Morning Herald, kondisi ini bisa berlaku kepada mereka yang menggunakan smartphone minimal 6 jam sehari. Jangka masa yang terlalu lama menyebabkan jaringan lunak pada jari berubah bentuk. Kedua, technique. Menurut Health Detik, kepala yang seberat 5 kg akan meningkat menjadi 4 kali lipat saat tunduk. Dalam kondisi ini, leherlah yang menjadi mangsa. Kondisi teknik inilah yang dinamakan oleh pakar perubatan kepada mereka yang terlalu lama menunduk untuk melihat smartphone. Kondisi awal pesakit adalah mengalami kekakuan di bahagian leher dan bahu. Kondisi ini berlanjut menjadi terasa berat sehingga sakit kepala, sengal dan kebas. Ketiga, sleep texting. Kondisi ini bisa berlaku kepada mereka yang sering menggunakan smartphone terutama sebelum tidur. Menurut penyelidikan Elizabeth Dowdale, seorang pakar kejururawatan di University Villanova bersama timnya, didapati setakat ini otak responden telah merekodkan tabiat yang sering dilakukan sehingga pada kondisi jika smartphone berbunyi, pesakit akan terus menjawab meskipun dalam keadaan separuh sedar atau tidur. Secara amnya, sleep texting berlaku semasa tidur atau 1 hingga 2.5 jam sebelum tidur. Tahukah anda bahawa makanan yang sering menjadi pilihan anak muda sekarang ini yakni mi segera Maggi diselumuti mitos yang sering disalaherti? Oleh disebabkan itu, mari kita pelajari apa saja mitos seputar mi segera Maggi. Pertama, mi segera disaluti wax lilin agar tidak melekat. Menurut Nestle Malaysia, mi segera hanya terbuat daripada tepung gandum, minyak isirung sawit dan garam. Kemudian bahan ini akan dibentuk dan dilipakan sebelum dipotong menjadi untaian panjang. Proses seterusnya adalah dikukus, dikeringkan dan digoreng di dalam minyak yang banyak. Tiada proses penyalutan lilin sama sekali. Kedua, mi segera merupakan makanan junk sampah. Menurut Presiden Persatuan Pakar Diet Malaysia, Profesor Winnie Chee, rata-rata mi segera di Malaysia mempunyai berat 75 gram dengan purata 300 hingga 350 kalori. Memakan mi segera sahaja sebenarnya kita hanya makan karbohidrat yang serupa seperti roti dan nasi. Oleh sebab itu, kita perlu mengambil mi segera sebagai makanan berat yang lengkap dan bukan sebagai snack dengan menambah sayur dan protein seperti telur agar seimbang.
Ketiga, mi segera dapat menyebabkan obesiti atau kegemukan. Ini sebenarnya tergantung kepada jumlah pengambilan dan gaya hidup. Sama seperti sumber karbohidrat yang lain, pengambilan yang berlebihan tanpa gaya hidup sihat dan bersenam lebih menambah kemungkinan anda untuk terkejut melihat neraca timbang. Oleh sebab itu, pintarlah dalam mengatur pengambilan kalori setiap hari dan membakar lebihan kalori dengan aktiviti fizikal. Jika anda ingin melancong ke luar negara, anda pasti mempunyai suatu pertanyaan yang terlintas di fikiran. Jika anda hanya mempunyai RM5, apa sahaja makanan yang dapat anda beli? Oleh disebabkan itu, mari kita merantau ke seluruh dunia. Pasang tali pengaman dan mari kita melihat 5 makanan yang dapat dibeli serendah RM5. Kalian tidak perlu risau, meskipun negara ini sering didatangi pelancong. Tapi Itali menawarkan harga yang berpatutan, di mana anda boleh mendapatkan secawan cappuccino bersaiz sederhana dengan hanya RM4. Meskipun kelihatan tidak begitu menakjubkan, tapi ini cukup untuk menyegarkan pagi anda. Dari Itali kita beralih ke United Kingdom. Negara ini sangat terkenal dengan pemandangan yang subur dan bandar yang paling banyak dikunjungi pelancong seperti London. Sebagai sebuah ibu negara, London terkenal dengan infrastruktur dan pemandangannya. Dengan biaya yang sangat tinggi agar dapat bertahan di bandar ini, anda pasti tertanya-tanya apa yang dapat anda beli serendah RM4. Percaya atau tidak, anda boleh mendapatkan sebuku roti. Jika anda menyukai manisan, anda boleh mendapatkan satu bar KitKat atau 2 ketul donat RM3. Anda juga dapat membeli 5 biji pisang RM2.60, sebungkus spaghetti 500 gram RM1 atau susu penuh krim 565 ml RM2.65. Seterusnya, mari kita terbang ke Amerika Syarikat. Seperti di UK, anda mungkin berfikir mustahil untuk mendapatkan sesuatu hanya dengan RM4. Namun sangkaan anda salah. Dengan suasana bandar New York City yang sibuk, anda dapat membeli sepotong pizza. Jika anda tidak lapar, anda boleh mendapatkan secawan kopi yang dibancuh dari kedai serbana ketempatan. Jenama-jenama yang menjual produk berbeza dengan yang kita ketahui sekarang. Pertama, Cadbury. Cadbury yang diasaskan oleh John Cadbury pada awalnya, hanyalah sebuah gerai tepi jalan yang menjual air balang seperti coklat, teh peng dan kopi peng. Bagaimanapun, dikarenakan permintaan yang tinggi, John Cadbury akhirnya menyerahkan syarikat tersebut kepada anaknya sehingga menjadi seperti yang kita ketahui kini. Kedua, Avon. Pada mulanya Avon hanya menjual buku sahaja. Tapi pengasas Avon iaitu David H. McConnell mendapati bahawa pelanggannya hanya membeli buku untuk mendapatkan sampel minyak wangi yang disertakan sekali. Bermula dari situ, Avon dikenali sebagai alat solid seperti hari ini. Ketiga, Nokia. Pada awalnya syarikat Nokia ditubuhkan untuk menghasilkan kertas. Tapi lama-kelamaan, syarikat ini mula beralih ke dunia teknologi. Sehinggakan syarikat ini pernah menjadi pemegang pasaran telefon suatu masa dahulu. Manusia dengan kekuatan mutan di dunia nyata. Part 2. Pertama, Tim Cridland, Zamora the Torture King. Sirkus Jim Ross adalah tim yang disertai Tim Cridland. Sirkus ini selalu melakukan atraksi yang ekstrim seperti menelan pedang, berjalan di atas api, tidur di atas tilam paku dan bahkan tidur ditindih oleh kereta Toyota. Para saintis mengatakan Tim masih bereaksi dengan rasa sakit tapi tidak dapat merasakannya. Misal dia meletakkan tangan di api, tangannya tetap terbakar tapi tidak merasakan sakit. Kedua, Choi Yong-yui atau Masutatsu Oyama, The God Hand. Pada tahun 1927, Oyama telah lahir di Korea lalu pindah ke Jepun. Di sana, dia mempelajari ilmu karate. Dengan kekuatan tangannya, dia mampu menumbangkan 59 seladang yang mengamuk hanya dalam satu pukulan. Dalam kumit, dia mampu menghabisi 300 musuh selama 3 hari berturut-turut. Ketiga, Takeru Kobayashi, si perut getah. Kekuatan ini merupakan sesuatu yang sangat diidamkan semua orang. Takeru mampu makan dalam porsi yang besar tanpa mengalami kegemukan. Para saintis mendapati, lambung Takeru berada jauh di bawah posisi yang dimiliki orang normal. Saat diwawancarai di AMA 2012, para penonton tidak mempercayainya sehingga doktor menanam kamera mikro di dalam lambungnya. Ini membuatkan semua orang terkejut melihat betapa elastisnya lambung Takeru. Sudah menjadi lumrah bagi masyarakat kini untuk menggunakan smartphone dalam kehidupan harian, dari generasi boomer hingga generasi alpha. Tapi tahukah anda bahawa penggunaan smartphone sebelum tidur mampu mendatangkan kemudaratan? Oleh disebabkan itu, saya akan menyampaikan kesan-kesan penggunaan smartphone sebelum tidur. Pertama, mata mengalami kerosakan.
Yang pertama ini tidak lagi asing bagi kita. Smartphone sebenarnya mengeluarkan sejenis cahaya biru yang mampu menyebabkan pelbagai komplikasi kepada mata. Kajian American Macular Degeneration Association mendapati bahawa cahaya ini dapat merosakkan retina sehingga menyebabkan kerabunan. Kajian ini menjelaskan kaitan di antara smartphone dan kehadiran katarak. Kedua, tidur terganggu. Pernahkah anda mengalami bahawa anda mengantuk tapi bila main smartphone terus hilang rasa mengantuk? Ini disebabkan oleh cahaya yang dipancarkan smartphone, sehingga menyebabkan pengeluaran melatonin terganggu. Para pakar mencadangkan untuk menjauhkan diri dari sebarang peralatan elektronik sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur. Jika tidak, anda mungkin boleh mendapat insomnia, tidur ayam atau tidur berjalan. Ketiga, menghadapi tekanan. Tekanan yang dihadapi otak menyebabkan seseorang itu hilang tenaga untuk melakukan sebarang pekerjaan. Tanda-tandanya, seseorang itu akan kelihatan lesu dan keletihan sehingga mengganggu aktiviti rutin. Ini sekaligus menjejaskan kualiti diri jika berterusan. Jenama-jenama yang disangka produk. Pertama, Maggi. Makanan ini menjadi pilihan para pelajar universiti yang mempunyai kekurangan mani. Maggi sebenarnya adalah sebuah jenama dan bukan produk. Makanan ini sebetulnya bernama mi segera. Kedua, Colgate. Jika kalian telah kehabisan ubat gigi dan pergi ke supermarket untuk mencarinya, kalian pasti menyebut ingin membeli Colgate. Sebenarnya Colgate merupakan sebuah jenama ubat gigi dan bukan ubat gigi itu sendiri. Ketiga, Coca-Cola. Jika kalian makan di restoran cepat saji seperti KFC dan mendapatkan air bergas, kalian pasti mengatakan itu adalah air Coca-Cola. Sebenarnya, tidak semestinya air bergas itu Coca-Cola. Sebab-sebab kematian yang tidak terduga Part 3. Pertama, tewas kerana saluran pembuangan selokan. Kejadian ini menimpa seorang lelaki yang berusaha mengambil dompetnya yang dicuri dan dicampak masuk ke saluran pembuangan air selokan di Kanada. Dia sebelumnya telah menelepon polis sebelum mengambil dompetnya. Sayangnya, setibanya polis di lokasi, kepala lelaki itu telah tersepit di selokan beberapa meter di bawah jalan. Lelaki itu sempat dibawa ke hospital tapi nyawanya tidak tertolong. Kedua, tewas kerana deodoran. Pada tahun 1998, seorang remaja lelaki 16 tahun berasal dari Inggeris ditemukan meninggal kerana serangan jantung setelah terpapar wap deodoran spray terlalu banyak. Hasil otopsi mendapati terdapat 10 kali lipat jumlah butana dan propan yang mematikan di dalam aliran darahnya. Diketahui anak itu menggunakan deodoran di tempat yang sempit padahal produk itu direkomendasi di tempat dengan pengudaraan yang baik. Ketiga, tewas kerana kambing biri-biri yang lapar. Seperti yang kita sedia maklum bahawa haiwan ini adalah haiwan herbivore iaitu hanya memakan tumbuhan. Tapi siapa sangka, haiwan berbulu lebat ini bisa bertindak agresif dengan mengejar seorang wanita Inggeris, Betty Stopes pada tahun 1999. Kejadian berlaku pada suatu malam ketika Betty ingin memberi makan kambing biri-birinya. Tanpa diduga kawanan tersebut malah mengejarnya sehingga berada di all-terrain vehicle ATV menyebabkan dia terjatuh dan terlindas kenderaan tersebut. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video kami, sila tekan tombol like dan tinggalkan komen anda untuk topik seterusnya. #sepintasinfo